Hai, saya Cik Man. Sudah lebih 15 tahun saya berkongsi ilmu asas matematik di Brunei, Indonesia dan Malaysia. 2019, saya berkhidmat sebagai Coach Match Cucu Sultan Brunei di Istana Nurul Iman. Sepanjang pengalaman saya, punca pelajar lemah subjek matematik adalah tidak menguasai sifir. Jadi, saya perkenalkan Pentagon Sifir. Anak tak hafal sifir? Tak tahu cara? Saya ada cara mudah. Nak tahu? Pentagon Sifir, cara mudah kuasai sifir. Ada 5 komponen utama Pentagon Sifir: buku manual, flashcard, jam reward, revision chart dan 5 video tutorial. Untuk bagi dorongan pada anak, tanyalah dia nak hadiah apa. Cik Man, Man nak hadiah apa? Kereta kontrol okey? Okey. Tapi dengan syarat, Nukman kena hafal sifir. Boleh? Boleh. Okey, Nukman. Okey, Nukman cuba hafal kad pertama ni. 12 square 144, 11 square 121, 10 square 100. Good. 12 square, 144, 11 square, 121, 10 square. 100. Give me 5. 9 square 81, 8 square 64, 7 square 49, 16. Wow. 24. 56. 40. Kacang dia. 48. Setiap kali hafal satu kad, berikan penghargaan dengan menampal jam reward di belakang kad. Bila anak sudah kuasai sifir, janganlah lupa hadiah yang dijanji. Tahniah ya. Tak susah kuasai sifir. Dengan teknik yang betul, anak anda mampu menghafal dan mencongak sifir dengan cepat, senang dan seronok. Dapatkan Pentagon Sifir sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, ada ucapan salam daripada pemegang FB Khairul Nisa. Waalaikumsalam Cik Man. Waalaikumsalam. Okey. Okey, insya-Allah kita test dulu dari segi suara, komen nampak saya boleh baca. Suara saya jelas ke? Tolong komen di ruangan komen, bagi tahu jelas, lepas tu bagi tahu daripada mana. Saya nak tahu juga pendengar-pendengar pada pagi ni daripada mana. Cik Man sekarang ke udara di Puncak Jalil, Seri Kembangan, Selangor. Okey, insya-Allah hari ini kita akan kongsikan Pentagon Sifir dan Pentagon Congak. Waalaikumsalam. Suara jelas. Oh, ada yang dari Puchong sebelah je. Rumah saya pun dekat Puchong. Dari Kajang, dari Putrajaya. Okey, dekat-dekat. Dari Penang, Semenyih. Waalaikumsalam. Suara jelas. Okey. Kita cerita sikit sebelum kita start. Saya sikit boleh katakan gembira di Malaysia ni. Dapat berkongsi banyak, dapat berkongsi apa yang saya ada di banyak platform. Mami Happy. Minggu lepas saya dijemput dalam platform Adlil Rajiah, Puan Adlil Rajiah, antara pakar dalam keibu-bapaan. Lepas tu kawan saya jemput saya ke bengkel dia, Kejos, antara pengimport barang-barang terpakai di Jepun. Dia bukan jemput datang bengkel, dia jemput FB Live lah dekat dia punya fanpage. Lepas tu banyaklah saya dapat jemputan. Teringatlah masa saya di Brunei. Masa di Brunei saya mendapat jemputan, boleh dikatakan hampir semua sekolah rendah di Brunei saya pernah bagi talk. Daripada tahun 2011 sampai 2020. Jadi penuh jadual saya kat Brunei masa tu. Saya 10 tahun kat sana. Pagi jemputan talk bersama pelajar-pelajar, motivasi pelajar. Petang bersama guru-guru. Brunei ni antara perkara yang menarik, setiap minggu satu kali ada sesi bersama guru. Guru kena buat satu bengkel, dipanggil staff development, ataupun nama lainnya professional development kot. Buat bengkel, panggil pakar datang ataupun panggil cikgu-cikgu yang pakar dalam bidang tu berkongsi ilmu. Jadi setiap minggu guru-guru ni ada satu bengkel. Jadi saya dijemputlah salah seorang
salah seorang penceramah yang dijemput. Bila petang, malam pun ada. Dekat Brunei ni seronok dia. Saya dijemput malam, dia macam kenduri, pasang kemah semua. Saya kena berkongsi bersama keluarga-keluarga Brunei. Brunei ni budaya kekeluargaan dia tinggi. Jadi dia sentiasa berjumpa. Dia jemput adik-beradik, dia jemput pakcik-makcik, sepupu-sepupu, anak-anak saudara, dia kumpulkan. Lepas tu saya bagi talk. Lepas tu makan beramai-ramai. Macam kenduri lah. Ada baca doa dan sebagainya. Seronok lah di Brunei. Jadual saya sangat penuh berkongsi. Lepas tu sampai ke Kementerian Pendidikan Brunei. Kemudian saya dapat berkongsi ke istana. Istana pun seronok juga. Nanti saya cerita kalau berkesempatan. Sampai ke negara Indonesia, ke beberapa universiti di Indonesia. Sekarang saya dah kembali ke Malaysia. Alhamdulillah dapat berkongsi secara alam maya di atas talian. Mami Happy antara yang terima kasih pada Mami Happy, antara platform yang suka memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu. Okey. Seperti yang saya janjikan sebelum ni, saya janjikan kita akan kongsikan salah satu formula dalam Pentagon CV, iaitu nombor square. Hari ini saya akan kongsikan formula nombor square. Sama-sama kita belajar. Lepas tu kita akan kongsikan formula dalam Pentagon Congak, iaitu Best 10 Pro. Okey, saya akan kongsikan juga. Sama-samalah kita belajar. Jadi dalam platform ni saya berkongsi dengan mami-mami yang happy. Bila mami-mami dah dapat satu formula yang happy, boleh mengajar anak supaya anak pun happy. Kan kita dalam kumpulan grup-grup happy. Okey, ada soalan? Waalaikumsalam. Selamat datang, jemput. Kita akan belajar insya-Allah hari ni, pagi ni. Dari Kelana Jaya. Banyak daripada Lembah Kelang, Keramat, Kuala Lumpur. Okey. Semalam saya ada bagi hadiah. Nak bagi tahulah pada ejen-ejen Mami Happy. Saya juga merupakan pengasas bersama produk Numan. Susu Numan, perisa vanila dan perisa coklat. Semalam saya ada bagi hadiah ni pada pendengar. Okey, boleh dapatkan susu Numan, ejen Mami Happy. Saya salah seorang pengasas dengan isteri lah. Isteri adalah pengasas utama, saya pengasas bersama. Produk ni dah sampai Brunei juga. Okey, jom kita belajar Pentagon CV dengan Pentagon Congak. Dalam matematik memang kita ditekankan banyakkan buat latihan. Jadi apa beza Pentagon dengan yang lain? Okey, dengan apa? Banyak jenama yang lain. Apa beza Pentagon? Kalau jenama lain banyak menekankan tentang latihan. Okey, buat latihan. Even di sekolah pun cikgu-cikgu memang menekankan latihan. Banyak buku yang jual di pasaran memang menekankan banyak buat latihan. Sampai satu buku tu 1000 soalan, 10,000 soalan untuk memastikan anak kita lancar dalam buat matematik, biasa dengan soalan-soalan dan cepat menjawab soalan. Tapi apa beza Pentagon? Pentagon kita menggalakkan buat latihan, tapi Pentagon lebih kepada skill. Okey, lebih pada skill. Skill untuk anak mengira cepat, untuk anak mengira laju, untuk anak mencongak. Beza dengan membuat latihan banyak. Okay, kita bagi contoh di alam nyata. Sekarang ni musim bola sepak kan, Euro 2020. Tertunda, diadakan pada 2021 sebab tahun lepas kita COVID-19. Apa beza pemain-pemain? Semua menghadiri latihan sebab diorang pemain bola sepak profesional. Latihan diorang sama. Contoh sebagai satu pasukan England. Latihan diorang sama, diorang bermain dengan kelab yang besar, semua sama. Tapi apa beza setiap pemain? Bezakan setiap pemain adalah skill. Skill dan creativity. Itulah matematik, itulah Pentagon. Pentagon mengajar anak kita supaya ada skill mengira dan secara tidak langsung melatih anak kita menjadi seorang yang kreatif. Okey, dah pandai mengira, lepas tu insya-Allah dia akan jadi kreatif. Itu akan membezakan anak kita dengan anak-anak lain yang belajar dengan Pentagon. Ramai sekarang, kita baru saja dapat keputusan SPM. Berapa ramai orang yang dapat 10A, 11A, 9A, 8A. A ni dah terlalu ramai orang yang dapat. Jadi apa membezakan orang yang hebat ni, 10A, 11A ni adalah skill dengan cara mereka berfikir, cara mereka menjawab soalan, cara mereka berfikiran secara kreatif. Okey, jadi insya-Allah Pentagon ini akan membantu anak kita. Mudah-mudahan siapa yang belajar Pentagon boleh jadi sehebat Adiputra, boleh berfikiran secara kreatif, jawab soalan congak je, sepantas kalkulator. Lagi pantas pada kalkulator pun ada, sebab kalkulator ada soalan tak boleh jawab. Kita boleh jawab menggunakan otak kita. Okey, jom kita bermula. Nak bagi tahu beza Pentagon. Sebab ramai yang tanya kan, Cik Man, buku Pentagon tak banyak soalan. Yang sebelum ni lah Pentagon CV, buku manual kan. Dalam buku manual ni tak banyak soalan.
Sikit je soalan dia. Ada yang bagi pendapat, okey Cik Man banyakkan soalan. Okey, kalau kita banyakkan soalan tebal, kita fokus pada pengajaran. Jadi bila anak dah faham, dia boleh buat latihan yang lain lah dekat buku sekolah dan sebagainya. Okey, ni pentagon. Congak kita dah banyakkan sikit. Congak kita dah banyakkan soalan. Ni contoh congak. Dia banyak soalan sampai 25. Okey, banyak sikit soalan. Jadi kita nak melatih anak kita supaya dapat skill. Boleh memilih skill dalam pentagon congak. Okey, jom kita belajar. Hari ini kita akan belajar formula nombor square. Nombor square. Dalam nombor square, dalam flashcard ni ada 4 nombor square. Okay, macam mana kita nak selesaikan nombor square dengan cepat? Okay, contoh soalan. 1 square hingga 12 square. Square ni bermaksud A square bersamaan A times A. Okey, ataupun contoh 12 square bersamaan 12 darab 12. Ada setengah saya dapat soalan dia tanya, Cik Man, kenapa guna perkataan square? Okey, square dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dia kuasa 2. Kalau kita guna kuasa 2, dia panjang. Untuk anak-anak yang berumur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun nak sebut kuasa 2 tu panjang. Jadi mungkin merencatkan dia punya proses penghafalan. Kalau kita sebut square, lebih senang. Dan anak-anak kita biasa dah dengan perkataan square. Kan? Apa contoh kartun yang ada square? Ya, kan? Tapi kartun tu tak berapa comel lah. Okey. 12 square, 12 darab 12. Okey, bagaimana dengan kita cuba untuk menjawab soalan yang lebih besar? Apa formula yang kita gunakan? Saya ada bagi contoh sebelum ni. Bila anak kita dah menguasai nombor square, dia boleh jawab soalan darab 2 digit menggunakan formula nombor square. Contoh, 25 darab dengan 64. Okey, 25 darab dengan 64. Kita tukarkan kepada nombor square, kita akan dapat 5 square darab dengan 8 square. Ni saya dah terangkan sebelum ni kan. 5 darab 8 kita akan dapat 40 square. Okey, 0 square kita akan dapat 0, 4 square kita akan dapat 16. So jawapan dia 1600. Ini antara salah satu cara bila anak kita dah kuasai nombor square. Nombor square ni pun sangat penting. Bila dia masuk sekolah menengah, dia akan jumpa satu topik nama dia trigonometri. Memang menggunakan nombor square. Memang kena hafal pun. 3 square, 4 square, nanti yang garis tegak tu apa? 5 square contoh. Jadi kena hafal dia punya value. Okey? Jadi kita bagi pendedahan awal pada anak kita. Sekolah rendah je dah hafal nombor square. Okey, kita cuba yang nombor lebih besar. Ni senang dah faham Boleh? Nak cuba congak? Nak cuba congak nombor macam ni? Okay, jom kita cuba congak. Okay, cuba congak nombor ni. 16 darab 25 menggunakan nombor square. Tulis jawapan di ruangan komen. Yang penting kena hafal lah nombor square kan. Suruh anak hafal tapi sendiri tak hafal ni, mak ayah ni. Congak je. 16 berapa square? 25 berapa square? Nanti kita cek jawapan. Kita belajar kaedah baru untuk menjawab soalan darab. Jadi salah satu darab boleh gunakan nombor square. Okay, 16 bersamaan dengan 4 square darab dengan 5 square. 4 darab 5 kita dapat 20 square. 0 square 0, 0. 2 square 4. So jawapan dia 400. Okey, ramai yang jawab betul Okey, good. Senang. Ada yang jawab 4000, terlebih 10. Okey, 400. Antara pengalaman menarik saya dengan Adi Putra, cerita sikitlah. Adi Putra pernah tanya dengan saya. Saya anak murid Adi Putra, merupakan salah seorang fasilitator Adi Putra daripada tahun 2006 sampai 2010. 2011 saya ke Brunei sampai 2020. Lepas tu sekarang saya balik ke Malaysia. Masa saya bersama dengan Adi Putra, antara soalan yang saya suka Adi Putra ditanya, "Bang, 0 darab 0 berapa?" Dia tanya. Okay, bang, 0 darab 0 berapa? Kan tadi saya sebut 0 square 0, 0 kan? 0 darab 0 berapa? Jadi kita masa tu mahasiswa, saya belajar dekat Multimedia University, ambil jurusan Computer Engineer.
Budak kecil umur 7 tahun tanya soalan kosong darat kosong berapa. Kita pelajar engineer masa tu kan. Apalah di kosong darat kosong kosong lah. Jadi adik kata salah. Okey, kalau abang kata kosong darat kosong jawapan dia kosong. Okey. Nanti jawapan abang akan berbentuk begini. 10 darat 10 akan dapat 10. Sebab abang menggunakan logik di atas. Kata okey, habis tu berapa jawapan dia? Kosong darat kosong jawapan dia ialah kosong kosong. Barulah kita akan dapat 10 darat 10 bersamaan dengan 100. Dia kata okey, budak kecil pun kenakan kita masa tu. Kita cakap okey, logik. Logik kita terima. Kita terima logik daripada budak kecil nama Adi Putra ni. Saya kongsikan formula ni. Di Brunei. Cikgu-cikgu terkejut. Ada yang jawab macam ni. Kosong darat kosong kosong kosong. Tapi cikgu takkan tanda salah. Sebab jawapan dia tetap kosong. Okey, cuma dia viral sekejap kat Brunei masa tu. Wah, ni Cik Iman punya pasal lah ni. Kosong darat kosong kosong kosong. Ini logik lah antara permainan sifir. Saya bermain dengan Adi kan. Adi kan kenakan saya. Okey lah Adi, boleh lah Adi. Kita terimalah sebagai seorang pelajar engineer. Okey, jom kita teruskan dengan nombor square. Banyaklah kenangan dengan Adi Putra. Saya selalu kena dengan Adi Putra. Antara soalan-soalan trik yang digunakan. Okey, nombor square. Bagaimana nombor soalan dia lebih besar? Contoh 23 square. Macam mana kita nak selesaikan tanpa menulis balik soalan? Kan kita selalu 23 darat 23 kan? Kita tak nak buat macam ni. Kita buat guna kaedah nombor square. Okay, kaedah nombor square. Kalau kita belajar ADMAT dulu. Kita belajar ADMAT dulu. Siapa ingat? ADMAT kan dia ada formula A plus B square bersamaan dengan A square plus 2AB plus B square. Ingat lagi formula ni. A plus B square bersamaan A plus A square plus 2AB plus B square. Formula ni kita belajar dalam quadratic form yang dicipta oleh Al-Khawarizmi, formula algebra. Jadi kita ambil formula ni untuk menyelesaikan soalan square. Tapi kita tak ambil semua. Kita cuma ambil sebahagian saja. Kita akan dapat macam ni. A square 2AB B square. Kita belajar macam mana pelajar universiti belajar. Dekat universiti, terutama sekali yang saya ni engineering ni, kami belajar engineering jarang jumpa nombor. Matematik engineering jarang jumpa nombor. Kami selalu jumpa huruf je. X, Y, Z, A, B, C, square, pengamiran dan sebagainya kat universiti. Suatu subjek matematik engineering susah gila. Nombor susah. Jadi kita cuba belajar cara engineering tapi kita masukkan dalam alam nyata. Kita masukkan nombor dalam engineering. Okey. Formula dia macam ni, kita jadikan A ni 2, B ni 3. Okey. A ni bersamaan 2, B ni bersamaan 3. Kita tukarkan saja. Okey, fahamkan konsep dulu, lepas tu kita congak. Okey, purpose ni memang ambil masa sikit sebab boleh tukar jadi huruf je kita blur. Samalah macam saya dulu, saya sekolah rendah antara pelajar cemerlang matematik. Masuk sekolah menengah tingkatan 1, saya jumpa huruf anu, saya jadi blur. Kenapa matematik ada huruf? Jadi saya tak boleh, masa tu saya punya pemikiran tak boleh terima matematik ada huruf. Jadi markah saya drop. Daripada 90 lebih sebelum ni jadi 80 lebih. Tapi dalam Pentagon kita dah kongsikan pada anak-anak. Kan dalam Pentagon kan? Dalam Pentagon kita dedahkan anak-anak seawal sekolah rendah. Belajar formula A darab A bersamaan dengan A square. Walaupun kita nampak benda ni macam simple tapi itu merupakan pendedahan awal untuk anak-anak. Dalam Pentagon dah belajar dah. Nanti bila dia masuk sekolah menengah, dia tak terkejut. Formula lain. A darab B bersamaan B darab A. Kita bagi pendedahan awal pada anak supaya anak tak terkejut macam saya nanti bila masuk sekolah menengah. Okey, jom kita belajar balik. Okey. A kita jadikan 2, B kita jadikan 3. Kita tukar sajalah. Bila A square bermaksud 2 square. 2 square 4. Okey. 2AB maksudnya 2 darab A darab B. Ni 2 darab 3, 6 kan? Darab dengan 2. Kita dapat 12. Okey. B square, 3 square ni 9. Jadi jawapannya kita susun balik. 9 di hujung. 12 ni 2. 1 kita jadikan carry. 4 ni kita turunkan tambah 1. Jadi jawapannya 529. Kita dapat jawapan cara universiti. Cara budak universiti jawab. Oh, menariklah. Lain daripada yang lain. Okey. Sebab ada orang yang tanya sebelum ni. Tak silap saya video FB Live yang kedua ke ketiga. Dia tanya formula nombor square. Ni saya dah kongsikan.
Sebab sekolah menengah kita belajar nombor square ni. Okey, boleh? Faham? Okey, saya bagi penerangan sekali lagi. Lepas tu kita cuba congak. Okey, 31 square. A square, 3 square, kita dapat 9. Okey, koma. 2AB, 3 darab 1, 3 darab dengan 2, 6. 1 square, 1. Terus dapat jawapan, 961. Okey, ni A square. A square, A square. Ni A, ni B. A square ni bermaksud 3 square lah. 3 square. Ni 2AB. 2 darab 3 darab 1. Okey. Ini B square. 1 square. Tu je formula dia. Boleh. Kalau tak berapa faham juga nanti habis FB Live boleh ulang lagi. Faham kan? Okey, kita cuba lagi Kita cuba lagi. Okey, cuba lagi nombor lain. Okey, ingat formula dia. A square 2AB B square. Kita belajar cara budak-budak admit, budak-budak sains tulen, budak-budak university engineering. Dia belajar huruf je semua kan. Okey, kita cuba. 21 square. Okey, siapa yang dah faham boleh cuba buat. Yang tak berapa faham lagi boleh tengok saya. Okey, kita dapat A square kan. A square kita dapat 4. A square. Lepas tu 2AB. 2 darab 1 dulu 2. Darab dengan 2. 2 darab 1 2. Darab 2 4. Lepas tu B square. 1 square 1. So jawapan dia 4 4 1. Bila kita buat perkongsian macam ni, huruf-huruf tu ada kena mengena dengan nombor, barulah kita nampak matematik tu menarik. Kalau tak, kita nampak matematik tu tak ada kegunaan. Selalu statement yang saya baca di Facebook, aku belajar Maths, aku belajar tu tak pernah guna pun dalam kehidupan. Biasa tak tengok. Aku belajar calculus, aku belajar engineering maths, tak pernah guna pun dalam kehidupan. Last kali aku kerja macam ni. Sebenarnya bukan tak pernah guna. Kita guna, tapi kita tak sedar itu adalah formula maths. Formula yang kita biasa amalkan. Contohnya macam ni lah formula algebra. Kita tak tahu pun kita guna sebenarnya. Boleh guna untuk soalan macam ni. Jadi kita nak nampak menarik, kita kaitkan. Formula-formula ni kita masukkan dalam pengiraan. Barulah kita nampak kan. Okey, jom kita cuba lagi. Okey, contoh soalan. Cuba jawab soalan ni. 52 square. Hari ni advance sikit, kita belajar cara huruf. Kalau dapat congak lagi bagus, kan? Boleh congak? Tak apa, kita belajar dulu, nanti kita congak. Okey, 5 square kita akan dapat 25. Okey, 5 square kita akan dapat 25. 5 darab 2 10, 10 darab 2 20. Okey, akhir sekali 2 square 4. Kita susun balik. 4, 20, 2 carry, 25 tambah 2, 27. So jawapan dia 2704. Itu nombor tak susun lagi tu. 25204. Susun dulu. Susunkan dalam bentuk koma. Okey. Suka maths tapi lama tak asah skill. Jom kita asah. Bila kita ada anak ni, kita terpaksa asah. Kan? Anak kita dah masuk darjah 1. Ya Allah, dengar komplain daripada ibu bapa lainnya darjah 1 sekarang dengan darjah 1 dulu. Darjah 1 kita dulu mengira. Mengira lagi menaik, mengira menurun, menolak simple-simple, tambah simple-simple. Darjah 1 sekarang dah sampai pemahaman soalan. Sampai kena ada soalan yang melibatkan problem solving. Memang tough lah. Macam mana apa tadi soalan dia? Macam mana cara susunnya cikgu? 25-20 tu susun macam mana? Oh, baru masuk Baru masuk Baru masuk dah tu. Jom kita susun balik.
Jom kita cuba lagi. Cuba lagi. Okay, 41 square. Okay, saya tunjukkan yang asas. Ini A, ini B. Susun dia berbentuk macam ni. A square, 2AB, B square. Okay, tadi dah dapat jawapan betul kan? 25, 24 tu betul dah. Okay, jadi bila kita A square, kita akan dapat 16. Susunannya sama, koma juga. Lepas tu 2AB, 4 darab 1, 4 darab 2, 8. B square, 1. Ni terus dapat jawapan kan? 1681. Ni senang terus dapat jawapan. Okey, kita tukar soalan yang lebih besar. Tukar soalan 45. 45 square. 4 square sama 16. 4 darab 5, 20. 20 darab 2, 40. Okey, kita tukar sini, 40. Okey, kita meraihkan pelajar yang baru datang supaya dia faham. Okey, 5 square 25. Macam mana nak susun? Kita buat garisan jawapan, kita susun daripada sebelah sini. 25, dia sama je macam kita darab bahagi. Kalau nombor tu besar pada 10, 2 tu kita letak mana? 1 tu kita letak mana? Jadi 25, 5, 2 kita letak bawah. Ini carry dia, 25. Okay? 40 tambah dengan 2. Yang carry tadi, 40 tambah 2, 42. Okay? 4 carry. Okay, akhir sekali 16 tambah dengan 4. 20. So jawapan dia 2025. Terlebih 1 kosong. Siap dia tulis formula lagi. A square, 2AB, B square. Lepas ni kalau jawab soalan maths nombor square kita macam profesional. Macam mana kita nak selesaikan soalan nombor square? Contoh, 23 square. Kita akan menggunakan formula Al-Khawarizmi. Formula yang digunakan adalah formula algebra. A square, 2AB, B square. Nampak macam kita pandai kan? Macam pensyarah kat universiti bila kita cakap macam tu. Padahal dia cuma cara yang sama je lah. Kalau kita susun balik ni adalah cara bentuk lazim. Sama je bentuk lazim. Bukan bentuk lazim ni. Ini cara pokok. Cara pokok. Dia silang. Okey, jom kita congak. Okey, cuba congak. Menggunakan formula nombor square. Okey, 13 square. Cuba congak. Nombor depan berapa? Nombor tengah berapa? Nombor belakang berapa? Tulis jawapan di ruangan komen. Okey, berapa jawapan? Dapat? Ramai yang jawab. Bagus. Jarang tau dalam kelas matematik anak murid jawab semua. Biasanya anak murid diam je. Dalam kelas matematik adalah kelas krik. Bila cikgu tanya soalan semua pandang bawah kan? Betul tak? Sambil berdoa, ya Allah janganlah cikgu tanya aku. Okey, ramai jawab 169. Okey, betul lah tu. Okey, 1 square kita dapat 1. 3 darab 1, 3 darab 2, 6. 3 square, 9. So, 169. Okey, boleh cuba lagi? Okey, cuba. 22 square. Cuba jawab. Tak pernah-pernah kan kita congak sebelum ni. Ni kita boleh congak je. 22 square. Berapa jawapan? Fik, boleh alihkan new comment tu ke? Ada simbol new comment ni. Tak boleh? Ke alihkan arrow? Tak boleh? Dapat jawapan? 484. Ramai yang jawab. 484. Okay, betul. Okay. 2 square kita dapat 4. 2 darab 2, 4 darab 2, 8. 2 square 4. So jawapan dia 484. Okay, senang kan? Dapat satu formula hari ni. Tadi formula nombor square untuk soalan yang melibatkan apa? Yang congak tadi kan? Ini formula nombor square. Formula algebra. Okey, kita cuba lagi satu formula lain. Contoh soalan. Okey,
13 darab dengan 12. Okey, formula ni kita panggil dia formula nombor sama. Formula nombor sama. Okey, bermaksud nombor depan ni sama atau nombor belakang ni sama. Tadi kalau square dua-dua sama kan, kita guna formula algebra. A square 2AB B square. Ini formula nombor sama. Antara depan sama atau belakang sama. Sekarang ni depan sama, belakang tak sama. Okey, kita guna formula ni. Okey, formula dia macam ni. Sama juga, kita guna A square dengan B square kat belakang, cuma yang tengah ni lain sikit. Okey, A square yang depan kita dapat 1. Okey, yang depan kita dapat 1. Yang tengah ni, kita tambahkan ni dulu. 3 ni tambah dengan 2. Okey, kita tambahkan yang bahagian sini. 3 tambah 2, 5. Kita darabkan dengan 1. Sebab dia sama 1 kan, kita darabkan dengan 1. 5 darab 1, kita dapat 5. Lepas tu macam biasalah, 3 darab 2, 6. B square, 3 darab 2, 6. Ni darab ni. Okey. So jawapan dia 156. Okey, faham? Okey, salin dulu, nanti kita akan ulang. Okey, dengan syarat dia nombor sama. Kita melatih anak kita kreatif. Dia tengok soalan, oh ni cara ni. Dia tengok soalan, oh ni cara ni. Ni boleh guna cara pokok. Ni boleh guna cara algebra. Oh, anak-anak pun ada dengar. Okey adik-adik. Adik-adik faham tak cara ni? Ingatkan mak-mak je dengar ni. Syarat nombor sama. Betul, syarat nombor sama. Okey, jom kita cuba lagi. Okey, 21 darab 23. Okey, syarat ni nombor sama nombor sama. Sama juga depan A square. A square kita akan dapat 4. Okey, tengah dia ini kita tambahkan 1 tambah 3, 4 darab dengan 2. 4 darab 2 kita dapat 8. Nombor belakang B square. 3 darab 1, 3. So jawapan dia 483. Lain kan? Lain sikit. Selalu kita jawab dalam bentuk lazim. Ni dalam bentuk nombor sama. Nombor sama. Kalau dalam pentagon sifir saya kongsikan dalam bentuk pokok. Jadi banyak formula kita boleh guna. Anak kata senang. Okey. Alhamdulillah. Okey, jom kita cuba lagi. Saya dapat soalan dalam perkongsian saya di Brunei, di Indonesia, di Malaysia. Ada persoalan daripada ibu bapa dan guru bertanya. Cik Man kongsi banyak formula ni. Macam-macam cara ni anak kita tak confuse ke? Saya dapat soalan macam tu. Cuba kita tanya anak kita. Kalau anak kita tu main game, tanya dia. Kalau dia main PUBG, kalau dia main Mobile Legend, cuba tanya dia. Dia boleh bercerita satu persatu game tu. Kalau Mobile Legend gini. Kalau PUBG gini. Tidakkah kita terasa pelik? Anak kita boleh menguasai games yang tak digunakan dalam kehidupan, hanya main games. Tapi kita mempersoalkan matematik. Kenapa anak kita tak boleh menguasai banyak cara? Sedangkan dalam games, ya Allah, macam saya dululah main games. Main game apa? Super Mario, main game Half-Life, Counter Strike. Setiap senjata tu kita tahu guna untuk apa. Ada panah, ada M16, ada pistol, ada pisau. Bila nak guna, cara guna, nak beli senjata. Nampak tak? Anak kita punya proses belajar ketika bermain game. Dia menjadi seorang anak yang kreatif. Sangat hebat. Jadi kita tarik anak kita, jom. Pandai main PUBG kan? Jom belajar matematik. Matematik pun banyak cara. Ada level 1, ada level 2 sampai ke level congak. Jadi kita tukar matematik tu dalam bentuk game, terutama sekali dalam pentagon sifir kan. Pentagon sifir. Pentagon sifir ni dalam bentuk game. Kad pertama, bila hafal kad pertama dia akan dapat reward, unlock kad 1. Kad kedua, dapat hafal unlock kad 2. Dapat hafal kad ketiga, unlock kad 3. Kan dia macam game. Sebab itulah anak kita suka belajar pentagon sifir. Dia macam bermain game. Kita yang tak terkejar kan? Kita yang tak terkejar. Anak yang kejar kita. Mak, cepat-cepat sabar. Mak kerja kat rumah, work from home. Mak pun ada kerja juga. Mak nak masak. Jadi macam itulah situasi yang berlaku bila anak kita dapat pentagon sifir. Okay, jom kita cuba. 52 darab 53. Soalan besar sikit. Okay, dengan syarat nombor sama. Okey, nombor depan kita dapat 25. Nombor belakang kita dapat 3 tambah 2, 5
darab dengan 5. 25 juga. Okey, belakang sekali. Tadi nombor tengah, maaf. Belakang sekali 3 darab 2, 6. Okey, ni 3 darab 2, 6. Okey, kalau dalam formula pokok, memang panjat pokok darab, terjun pokok darab. Okey, siapa yang dah belajar formula pokok? Ingat adik-adik? Panjat pokok darab, terjun pokok darab. Sama juga dengan nombor sama ni. Kaedah nombor sama ni, darab, panjat pokok tetap darab, terjun pokok tetap darab. Tengah-tengah dia lain sikit. Okey? Jadi kita akan dapat jawapan dia 6, 5, 2 carry, 25 tambah 2, 27. So jawapan dia 2756. Okey, cara susunan dia kena ingat ni cara dia kena ada carry, nombor carry. Okey, ini nombor di depan. Kita cuba tukar nombor di belakang. Sama juga cara dia. Jom kita buat. Jadi untuk ibu bapa janganlah risau anak kita belajar banyak cara. Tak perlu risau sebab dia main game pun dia tahu macam-macam cara. Okey, jadi matematik ni kita jadikan umpama seperti main game. 13 darab 23. Okey, sama juga. Nombor di depan ni A square kan. 1 darab 2 kita dapat 2. Lepas tu nombor yang tak sama ni kita tetap tambahkan. 1 tambah 2, 3 darab dengan 3. 3 darab 3, 9. Okey, nombor belakang 3 darab 3, 9. So jawapan dia 299. Okey, saya cek dengan kalkulator. Tukang salah ajaran sesat pula. 13 darab 23. 299. Okey, kalkulator dicipta untuk memeriksa jawapan yang kita sudah kira. Bukan dicipta untuk kita menggunakan dia tanpa mengira. Cuba tulis kod. Kalkulator dicipta untuk memeriksa jawapan yang kita kira. Bukan untuk memberi jawapan. Dah lupa dah. Bukan untuk membantu kita. Lupa dah. Nanti korang ni lah. Macam mana 25, 26 tu boleh jadi step last tu? Boleh sesiapa jelaskan. Okey, jom kita buat soalan lebih besar untuk menjawab soalan yang baru datang. Pemegang FP Juliana. Okey, jom tengok. Okey, contoh soalan. Soalan yang lebih besar. Contoh 24 darab dengan 14. Okey, nombor depan kita dapat 2. Nombor tengah kita akan 2 tambah 1, 3. 3 darab dengan 4. 3 darab 4 kita akan dapat 12. Nombor belakang 4 darab 4, 16. Macam mana nak susun nombor ni? Okey, tengok sekali lagi. Macam mana nak susun nombor ni? Susun dia macam ni. Okey, kita buat garisan jawapan. 16, 6, 1 carry. Kan sama kan kalau kita jawab soalan bentuk lazim kan. Bila lebih pada 10, yang lebih pada 10 tu kita letak mana? Biasanya kita letak atas. Cara Cik Iman memang suka letak bawah garisan jawapan. Okey, 12. Tambah dengan 1. 13. 1 carry lagi. Okey, ni kita dah guna. 2 tambah 1, 3. So jawapan dia 336. Okey, senang? Okey, jom kita cuba lagi. Banyakkan buat latihan dengan skill baru. Bila kita dah tahu skill pun masa tu kita kena banyak buat latihan. Contoh main bola lagi kan. Mana-mana Euro 2021 kan. Yang mengambil free kick tu Cristiano Ronaldo, macam mana dia boleh buat bola curve kat hujung angle. Sebab apa? Sebab praktis. Kalau dia tak praktis, macam saya tak praktis senang bola, tiba-tiba ambil free kick, memang tak dapat lah angle tu, tepi tu kan. Betul-betul dekat corner tiang gol tu. Memang tak dapat nak buat macam tu. Sebab apa? Dia buat praktis. Kita tak tahu Ronaldo punya praktis macam mana. Jadi dalam matematik pun sama. Bila kita dapat skill baru, kita praktis. Adik-adik praktis. Bila adik-adik selalu praktis, lepas ni dah tak perlu risau nak ulang kaji dah. Dah tahu dah. Oh, kalau nombor sama, guna kaedah nombor sama. Okay, kalau nombor biasa, kita guna kaedah pokok. Kalau nombor square, kita guna kaedah nombor square. Jadi banyak cara lah. Jadi otak adik akan ligat. Akan kreatif. Sama juga macam main game. Kalau kita berhadapan dengan musuh ni, kita guna senjata apa. Kalau kita nak macam-macam lah game. Okey, jom kita cuba. Apa soalan lagi? Satu je, satu senang tak? Besar sikit lah. 22 pun kecil, besar lagi lah. 45 darab dengan
35. Cuba jawab. Menggunakan kaedah nombor sama. Okey, jawapan daripada Puan Juliana. Okey, kalau di Brunei, jawapan betul, cara kerja ada potensi betul. Di Brunei dengan di Singapura, dia menggunakan sistem terbuka. Di Malaysia, kita dah ke arah tu. Dah ke arah tu sebenarnya. Bila jawapan kita betul, cikgu akan tengok cara kerja. Kalau tak sama dengan skema jawapan, mungkin cikgu akan cek, okey betul. Kalau skema jawapan dah lah tak sama, jawapan pun cikgu tak faham, memang lain daripada yang lain. Cikgu tengok pelik, mungkin akan dipersoalkan lah. Tapi jangan risau, kita sekarang dalam masuk ke peringkat kibat, kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau cara yang saya kongsikan ni tak termasuk aras tinggi, tak tahulah kategori apa kan. Jangan risau, Malaysia dah kibat, kita pun dah ke arah matematik Singapura. Okey. Kebanyakan ibu bapa risau bila belajar sesuatu teknik baru yang seronok, anak boleh congak dengan cepat, kita risau. Adakah cara kita ni akan diterima oleh skema jawapan sekolah? Okey, sekarang kalau boleh kita bukan tak nak lah. Zaman mengikut skema jawapan sekolah ni, ramai boleh buat. Ramai pelajar boleh perform cara tu. Kita buat cara lain anak kita. Kan anak kita ada kelainan sikit. Okey. Cara mencipta formula. Okey, cara macam ni 4 darab 3 kita dapat 12. Saya nak bagi tahu untuk soalan objektif boleh guna cara ni lah. Jangan risau, objektif tak ada cara kerja. Subjektif, insyaAllah boleh guna. Boleh guna juga. Kita kasih viral cara ni. Okey, lepas tu 4 tambah 3, 7. Darab dengan 5. 7 darab 5 kita dapat 35. Akhir sekali 25. So saya pernah buat di Brunei, saya mengajar daripada 2011 sampai 2020. Sampai satu tahap 2014, Kementerian Pendidikan Brunei jemput saya berkongsi metod ni dengan guru-guru matematik seluruh Brunei. Jadi saya berharap di Malaysia pun sama. Dengan perkongsian ini, manalah tahu Kementerian Pendidikan Malaysia nampak, boleh kongsi bersama guru-guru. Kita doakanlah supaya anak-anak kita kreatif. Okey, susun. 5, 2 carry, 35 tambah 2, 37, 3 carry, 12 tambah 3, 15. So jawapan dia 1575. Bila dah famous kat Brunei, saya mengajar cucu Sultan Brunei. Masuk Istana Nurul Iman. Dah kategori VIP. Okey, ni saya mengajar VIP ni. VIP daripada Mami Happy. Okey, faham cara ni? Jelas? Ada soalan? Okey, ada soalan? Pentagon sifir sesuai daripada anak berusia 5 tahun ke atas dengan syarat kenal nombor. Dah kenal nombor, insyaAllah boleh gunakan pentagon sifir. Tapi tahap wajib ialah 8 tahun. Sebab 8 tahun darjah 2 anak kita dah dikenalkan dengan sifir. Jadi 8 tahun tu dah kena hafal. 9 tahun ke atas hampir semua topik, semua bab menggunakan sifir. Okey, terbaik adalah 7 tahun. 7 tahun adalah umur terbaik memperkenalkan sifir. Pendedahan awal. Bila anak kita masuk darjah 2, dia dah tak terkejut dah. Oh, pernah belajar dulu pentagon sifir dengan abah masa darjah 1. Tapi cara saya macam ni, cikgu hafal. Saya tengah berbincang dengan cikgu matematik sekolah anak saya. Tapi kita PKP lah pula. Saya nak pastikan, bukan nak pastikan lah, nak berkongsi cara pentagon ni dengan kawan-kawan kelas anak saya. Supaya semua hafal cara pentagon. Okey, tak ada beza pun dengan cara tradisional. Yang penting output dia sama. Bila kita tanya soalan, dia dapat jawab. Itu yang paling penting dalam keseronokan. Kau tak stres kan hafal sifir 12 table tu. Okey. Selesai. Nombor square. Ada soalan sebelum kita belajar pentagon congak? Okey, jelas nak tahu lebih lanjut boleh kontak dengan akak. Dapat harga special tak kak? Okey, pentagon congak. Okey, jom kita belajar pentagon congak. Dalam pentagon congak ini ada beberapa formula. Okey, untuk memastikan anak kita kira dengan cepat dan menjimatkan masa. Okey. Ada beberapa formula. Nampak tak? Saya perkenalkan cara asas tambah tolak, lepas tu stop 10 tambah tolak, base 10 tambah tolak, base 10 pro tambah tolak dengan nombor negatif. Okey, hari ini insya-Allah saya akan kongsikan base 10 pro. Okey, base 10 pro. Jom.
Kita belajar. Baru semalam study. Kalau banyak-banyak cara anak-anak tak confuse ke? Saya dah jawab dah tadi. Kalau banyak-banyak cara anak-anak tak confuse ke? Saya dah cerita tadi. Kalau anak kita kaki game ataupun kita sendiri kaki game, anak kita boleh menguasai game tu, dia boleh bercerita detail tentang game. Senapang ni untuk apa? Kalau saya main Half-Life lah. Okay, panah ni untuk apa? Bila masa terbaik digunakan. M16, bila masa. Pump gun, meriam. Lepas tu macam mana nak dapatkan senjata-senjata ni. Saya boleh cerita detail untuk sesuatu game. Masa saya gila main Half-Life dulu. Anak kita pun sama. Kalau dia main Mobile Legend, dia boleh cerita tentang Mobile Legend. Kalau dia main PUBG, dia boleh bercerita tentang PUBG. Tapi kenapa matematik kita sekat anak kita? Sekat anak kita belajar banyak benda. Padahal game dia menunjukkan sesuatu benda yang luar biasa. Kita pun terkejut. Macam anak saya main PUBG, saya tanya anak saya, Numan, PUBG ni macam mana strategi? Dia boleh cerita detail. Padahal game tu dalam bahasa Inggeris. Dia boleh cerita, okey bah, game dia macam ni. Kita kena jumpa kawan-kawan kita kena pakat nanti lawan. Dia boleh cerita detail. Jadi matematik pun kita kena buat macam tu. Kita kena pastikan anak kita seronok dengan matematik, banyakkan kaedah, kenalkan banyak kaedah. Nanti anak kita akan pilih satu kaedah yang dia suka. Okey, sama juga dalam pentagon congak. Jadi jangan risau memperkenalkan banyak cara dalam kehidupan, sebab matematik satu soalan, banyak cara, satu jawapan. Itu matematik. Okey, kalau kita belajar dulu, satu soalan, satu cara kerja, satu jawapan. Bila kita tak faham cara kerja ni, kita akan tak suka matematik. Sebab apa? Sebab matematik tak banyak dengan kaedah. Matematik tak banyak pilihan. Sebab tu kita benci matematik. Contoh, kita masuk admin. Kita belajar formula algebra yang formula panjang-panjang tu kan. Itu je satu cara kita belajar. Tak ada cara lain. Jadi bila kita tak faham, kita tak sukalah. Game tak macam tu. Bila kita tak tahu cara ni, kita tak pandai guna, saya cerita Half-Life lah, saya main Half-Life. Kita tak pandai guna pump gun, saya guna panah. Walaupun orang kata saya penakut, tapi saya duduk belakang, saya menang. Kumpulan saya menang, saya dapat tembak banyak bunuh orang. Jadi kita ada pilihan, anak kita ada pilihan. Tak pandai guna pump gun, dia boleh guna panah. Tak pandai guna panah, dia boleh guna ni. Sama juga dengan main bola, panjang cerita. Jadi macam itulah kesimpulan je untuk menjawab soalan daripada ni. Jangan risau, anak takkan confuse, anak akan lebih suka. Oh, ada cara A. Tak faham lah bah cara A, ni ada cara B. Tak faham lah bah, cara C. Oh, cara C senang, saya suka cara C. Jadi kita jangan risau tentang anak kita. Sebab anak kita ni seperti kain putih. Okey, jadi dia otak dia tengah fresh. Kita bagi je. Kita yang besar ni yang ni lah. Banyak fikir kan. Kita punya imajinasi dah tak macam dulu. Kalau imajinasi kita dulu, kita fikir kereta terbang, macam-macam lah kita punya imajinasi. Kita nak pergi bulan, kita nak pergi maring. Sekarang tak. Kita bila cakap kita nak pergi kereta terbang, ngarut lah. Kita dah sekat imajinasi kita. Bila kita dah besar ni. Mana ada kereta terbang? Susah. Jadi kita jangan sekat imajinasi anak-anak kita. Biarkan, teruskan. Okey, jom. Kita belajar pentagon congak. Best 10 Pro. Okey, Best 10 Pro. Contoh soalan. 3 tambah 5 tambah 2 tambah 5. Ada marker hitam. Yang besarnya. Tuan, orang kecil. Okey, dalam pentagon congak, kita mengasah anak kita mengira dengan cepat. Okey, jadi bila contoh soalan macam ni, pentagon congak Best 10 Pro, dia cari Best 10. Best 10 bermaksud kawan 10. 1 kawan dengan 9, 2 kawan 8, 3 kawan 7, 4 kawan 6, 5 kawan 5. Okey, jadi kat sini kita cari kawan dia. Kawan dia apa? 5 dengan 5. 5 tambah 5, 10. Tambah 2, 12. Tambah 3, 15. Jadi jawapan dia 15. Okey. Jadi anak kita akan kira dengan cepat. Kalau tak, 3 tambah 5, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 5, 15. Dia mengambil masa yang lama. Jadi kalau kita kumpulkan 10 dulu, kawan 10, dia akan terus dapat jawapan 15. Dia bagi contoh jalan. Betul lah tu. Kan kita nak pergi kota baru, macam-macam jalan. Tak boleh guna LPT 1, kita guna LPT. Tak boleh guna jalan LPT Raub tu, kita guna LPT 2. Tak boleh kita guna gerik. Tak boleh kita naik atas lagi kanga. Paling cepat kita beli tiket kapal terbang, lagi cepat sampai. Jadi macam-macam cara. Okey, jangan risau. Kita dedahkan anak kita dengan banyak cara. Nanti dia akan pilih cara yang terbaik. Okey, contoh soalan. 4 tambah 2 tambah 6
tambah 8 tambah 7. Cuba congak. Tanpa menyalin soalan. Tengok soalan terus congak. Boleh tak dapat jawab? Empat tambah 2 tambah 6 tambah 8 tambah 7. Ramai jawab laju. Congak je. Zaman sekarang kita zaman congak. Jangan bergantung hidup dengan kalkulator. Okey, kita pastikan anak kita sentiasa mencongak untuk menghubungkan sel-sel otak. Okey, jadi 4 tambah 6 10. 2 tambah 8 10. 20. 20 tambah 7 27. Jadi kita boleh guna jawab soalan objektif tanpa menyalin semula soalan, terus dapat jawab. Ataupun soalan perimeter. Ingat lagi perimeter? Perimeter biasa macam ni. Kan, cari ukur tepi. Ingat lagi perimeter? Macam ni kan. Ini 5 cm, ini 5 cm, ini 5 cm, ini 4 cm, ini 3 cm, ini 7 cm, ini 2 cm, ini 2 cm, ini 5 cm. Campurlah. Tak payahlah salin balik semula soalan. Okey, berapakah perimeter poligon di atas? Jadi kita campur 5 campur 5 10, ini 20, ini 30. Jadi 4 campur 2 campur 2 8. So jawapannya adalah 38 cm. Contoh soalan perimeter. Bayangkan anak kita boleh kira macam tu. Congak je. Dapat dah. 38 cm A. Okey, kita bulatkan A. Okey, jadi nampak kreatif lah. Kita nampaklah anak kita tu berfikiran, profesional macam pakar matematik. Okey, jom kita cuba lagi. Okey, cuba congak. Okey, cuba congak Letak pensel, letak pen adik-adik. Okey, kita congak. Tengok soalan, cuba jawab. Okey. Okey, soalan dia. Cikgu bantu daripada sini. Okey. 2 tambah 7 tambah 0 tambah 6 tambah 1 tambah 9 tambah 8 tambah 4. Okey, berapakah jawapan dia? Congak. Laju. Bila kita memperkenalkan kaedah congak ni, anak kita akan sukalah. Anak kita ni malas nak buat working. Jadi antara cara untuk kita menarik minat dia adalah congak. Dia tahu cara mudah, dia akan suka matematik. Bestnya boleh congak je. Kalau tak kena kira satu-satu kan. 2 tambah 7 9. Kena kira macam ni. 1 2 tambah 7 9. 9 tambah 0 9. Kita pun tak suka matematik kalau macam ni. 9 tambah 6 15. 15 tambah 1 16. Cara pun kita dah menunjukkan kita tak seronok lah. 16 tambah 9 25. 25 tambah 8 33. 33 tambah 4 37. Itu jawapan dia. 37. Siapa jawab 37? Betul. 2 dengan 8. Best 10. 9 dengan 1. 6 dengan 4. Jadi kita ada 3 best 10, 30. 7 dengan 0 jadi 7. Jadi 37. Dapat? Nampak senang faham. Okay, boleh buat kelas ni. Kelas dewasa. Belajar matematik bersama Cik Man. Lepas ni kalau pergi pasar, dah tahu dah macam mana nak kira kan. Nampak sawi 50 sen, campur dengan daun kucai 50 sen. Best 10 dah, RM1. Okey, Best 10 Pro selesai untuk tambah. Sekarang kita belajar yang tolak pula. 10.56, okey. Kita belajar tolak. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan tolak? Okey, contoh soalan. 13 tolak dengan 8. Okey, 13 tolak dengan 8. Okey, cara sekolah.
3 tidak boleh tolak 8, pinjam 1 daripada sebelah tinggal kosong. Tapi ini jadi 13 balik. Okey, jadi 13 tolak 8 kita kira daripada 8. Itu cara sekolah lah. 9, 10, 11, 12, 13, 5. Okey, cara base 10 pro tolak, cara dia macam ni. 13 tolak 8. Okey, kita guna base 10 juga. Okey, 3 tidak boleh tolak 8, pinjam 1 daripada sebelah, jadi kosong. Okey, sama. Asas dia sama. Kena pinjam 1 daripada sebelah, jadi kosong. Okey, cuma kita cari kawan di bawah ni. Kawan 8 berapa? Kawan 8 adalah 2. Base 10, base 10. Kawan 8, 2. Dalam buku Pentagon Congak memang saya ada ajar formula base 10. Kena hafal formula base 10 ni, kawan 10. Okey? Kawan 8 adalah 2. Nombor kawan dia ni kita campurkan nombor di atas. 2 tambah 3, kita dapat 5. Okey? Ada komen baru? Seronok. Okey, kita cuba lagi. Okay, base 10 Pro ni dia punya seronok untuk tolak, base 10 Pro tolak ni dia punya seronok, anak kita tak tolak, anak kita tambah. Kata, bah, kan tolak, kenapa kena tambah pula? Ni nama dia Pro. Dia tak perlu tolak, dia tambah. Jadi anak kita seronok kan. Kalau 13 tolak 8, jadi panjang jalan cerita je. Kena kira daripada nombor 9, nombor 8 sampai 13. Ini tak payah. Kita cari kawan dia, kita tambah nombor di atas. Okey, jom kita cuba lagi. 16 tolak dengan 9. Okey, jom kita cuba. Okey, 6 tidak boleh tolak 9, pinjam 1 daripada sebelah jadi kosong. Kawan 9, kawan 9 1. Tambahkan nombor di atas. 1 tambah 6, 7. Okey, senang tak adik-adik? Faham? Ramai dapat jawab kan? Okey, jom kita cuba soalan yang lebih besar menggunakan base 10 Pro. Okey, contoh soalan 232 tolak dengan 17. Okey, sama juga. 2 tidak boleh tolak 7, pinjam 1 daripada sebelah tinggal 2. Okey, kawan 7. Kawan 7 3, tambahkan nombor di atas. 3 tambah 2 5. Okey, 2 tolak 1 1. So jawapan dia 15. Tak sedar saya dah guna cara base 10. Okey, tahniah. Kebanyakannya saya dah jumpa dengan pakar-pakar matematik, dah jumpa dengan cikgu-cikgu matematik yang hebat, dah jumpa dengan kawan-kawan yang hebat dalam matematik. Mereka ni ada satu cara kira dalam otak diorang. Dalam minda diorang ni ada satu cara congak tapi dia tak kongsikan. Sebab apa? Bila saya tanya, engkau ada cara mudah, kenapa tak kongsi kat kita orang? Dia kata, aku ingat cara ni orang lain guna, orang lain faham. Dia tak sedar sebenarnya cara dia tu cara cepat, cara congak. Satu beza kalau kita tengok kawan-kawan kita yang pandai matematik, kenapa dia kira cepat? Dia belajar sama je dengan aku dalam kelas. Belajar sama je dengan Cik Man kan dalam kelas. Sama, kita satu kelas. Tapi cara kira dia cepat. Contoh terdekat lagi Adi Putra. Macam mana dia kira cepat? Macam mana dia tak ada tekan kalkulator? Sebab cara kira dia tu, congak dia tu yang kita nak tahu. Congak ni lah yang dia tak kongsi. Macam ni saya kongsi kan. Tiba-tiba ada satu parents cakap, oh saya dah guna cara ni. Dia pun tak sedar. Dia dah guna cara ni tapi dia tak nak kongsi kat orang. Benda ni cepat. Jadi sebab tu saya suka jumpa dengan pakar-pakar ni. Dia ada cara dia, cara orang tua, cara lama-lama ni. Suatu ilmuwan Islam kita hebat. Dia hebat dalam matematik, dia ada cara. Kita tak dapat cara tu. Sekarang ni kita dah cuba. InsyaAllah akan datang akan lahir cara yang lebih mudah lagi insyaAllah. Okay, jom kita congak. Okay, macam mana nak congak soalan base 10 Pro tambah? Base 10 Pro tolak. Okay, contoh soalan. 42 tolak dengan 15. Okey, kalau Cik Man, cara Cik Man congak macam ni. Okey, Cik Man akan tengok 2 tak boleh tolak 5. Tak boleh tolak 5, kita akan pinjam sebelah. Pinjam sebelah 3 kan? Automatik 3 tolak 1 akan dapat jawapan 2. Ini cara Cik Man congak, cara Cik Man kira. Okey, depan kita tahu 2. 5 kawan 5 campur dengan nombor atas 2. 7. So jawapan dia 27.
Tak pernah kan kita congak soalan tolak kan? Ni kita boleh congak menggunakan cara base 10 Pro tambah. Jadi jangan risau pada ibu bapa. Cara ni tak mengganggu pun skema jawapan. Sebab anak kita congak dapat jawapan terus. A, B, C, D. Untuk objektif. So objektif, tekanan untuk anak kita adalah masa. Dia nak kira tu, ambil masa. Sebab lepas tu dalam 1 jam tu kena jawab 40 soalan. Bukan senang lah. Kadang-kadang 10 soalan tak sempat jawab. 7 soalan tak sempat menjawab. Sebab apa? Sebab ambil masa mengira. Kita ajar anak kita cara cepat. Okey? Ramai jawab 27. Okey, jom kita congak lagi. Cuba congak Okey, cuba congak soalan ni. 53 tolak 26. Okey, cuba congak. Berapa jawapan dia? Berapa? Boleh congak tak soalan ni? Ada macam-macam cara. Sebenarnya kita pun sebagai orang dewasa ada cara kita. Kita tak kongsikan. Ada setengah parents tu bila saya berkongsi, Cik Man, saya punya cara kira macam ni. Saya cukupkan 30, lepas tu saya tambah nombor atas. Pun cara juga. Dia ada cara dia. Tapi dia tak kongsikan. Jadi sekarang ni kita nak bongkar rahsia genius. Rahsia genius Adiputra. Rahsia genius pakar-pakar matematik. Kita bongkarkan daripada sini. Supaya anak kita jadi pakar seawal usia 6 tahun. 7 tahun, 8 tahun dah jadi pakar dah boleh kira cepat. Okey? Jom kita tengok. 3 tak boleh tolak 6, automatik kita pinjam sebelah, jadi 4 tolak 2, jawapan depan 2. Okey, 6 kawan dia 4, 4 campur 3, 7. So jawapan dia 27. Nampak tak? Senang tak boleh congak 27. Nanti sampai satu masa anak kita, jangan terkejutlah anak kita duduk macam ni. Dia tengah congak lah tu. Kalau saya suka macam ni, okey, nampak. Kalau dia tengok mak dia congak mak dia. Mak ni umur 34 campur dengan ayah 36. Dia congak. Okey. Senang Okey, last. Formula yang terakhir, last. Sebenarnya saya diberi masa 1 jam. Kita dah lebih masa. Okey, last. Base 10 Pro sebenarnya ada tambah. Cuma saya tak kongsikan dalam buku. Dalam buku saya kongsikan Base 10 Pro tadi yang cara cepat congak tu dengan cara tolak. Tapi Base 10 Pro tambah ada. Okay, cara dia macam ni. Okay. Beza dengan tolak. Dia beza sikit je. Ni tak ada dalam buku. Ni special yang menonton hari ni. Base 10 Pro tolak. Base 10 Pro tolak. Contoh 14 tolak dengan 8. Okey, ini tolak Base 10 Pro tolak 4 tak boleh tolak 8. Pinjam 1 daripada sebelah jadi kosong. Kawan 8, 2. 2 ni tambah 4, kita dapat 6. Okey, ini Base 10 Pro tolak. Kalau Base 10 Pro tambah, 14 tambah 8. Base 10 Pro tambah, dia lain sikit. 4 tambah 8 lebih daripada 10. Kita tak payah pinjam, lebih daripada 10. Jadi kita tambah 1. Tambah 1 kat sini. Ini 4 tak boleh 8, kita pinjam 1. Ini 4 tambah 8 lebih 10, kita tambah 1. Okey, perbezaan dia. Ini pinjam 1, ini kita tambah 1. Lepas itu 4 tambah 8, 4 tambah 8, kita guna ni. Cari kawan 8. Kawan 8 berapa? Kawan 8 10. Kawan 8 2. Okay, kalau di sini kita tambah, di sini kita tolak. 4 ni kita tolakkan dengan 2. 4 tolak 2, kita dapat 2. 1 tambah 1, 22. Okey, perbezaan. Perbezaan Base 10 Pro tolak dengan Base 10 Pro tambah. Dia reverse engineering. Kalau sini kita pinjam 1, yang sini kita tambah 1. Kalau sini kita tambah, yang sini kita tolak. Okey, saya tak kongsikan dalam buku. Okey, boleh salin. Nanti kongsikan dengan anak-anak. Adik-adik boleh salin. Kalau adik-adik suka cara Base 10 Pro tambah ni, boleh teruskan. Tak pun guna cara Stock 10 boleh. Base 10 boleh. Okey, jom kita cuba lagi. Soalan yang lebih besar. Ingat soalan yang lebih besar. Okey, contoh soalan. 36 tambah dengan 18. Okey, kita tengok 3 tambah 1 4, tapi disebabkan ini lebih 10, automatik jawapan depan 5. Saya terus ajar congak lah. 3 tambah 1 4, ini lebih pada 10, automatik depan 5. So yang belakang ni kawan 8 2. 6 tolak 2 4. So jawapan dia 54.
Kita congak je untuk best 10 Pro tambah. Boleh? Dapat tak? Dapat tak? Okey, 6 tidak boleh tolak. 6 tambah 8 lebih 10, 1. Okey, 3 tambah 1 tambah 1, 5. 8 kawan dia 2. Jadi 6 tolak 2, 4. Dia boleh congak juga best 10 Pro tambah. Okey, kita cuba lagi. Cuba lagi. Sebelum kita berpisah. Okey, 45 tambah dengan 39. Cuba congak. 45 tambah 39. Okey. 4 tambah 3, 7. Ini lebih 10. Jadi automatik depan 8. Tambah 1. Kawan 9, 1. 5 tolak 1, 4. So jawapan dia 84. Okey, cuba praktis. Cuba praktis, dapat formula baru, dapat skill baru, kita cuba praktis. Jadi anak kita boleh pilih sama ada banyak cara dalam buku ni. Jadi kita kenalkan semua dengan anak kita. Cuma nasihat saya untuk anak yang berusia darjah 3 ke bawah, 9, 8, 7, kenalkan cara asas dengan cara stop 10 dulu. Asas dengan stop 10. Macam anak saya Numan, saya tak kenalkan best 10 Pro ni. Saya tak kenalkan best 10 sebab dia belum kuat lagi dengan angka. Jadi saranan saya untuk anak yang darjah 3 ke bawah, kenal asas dengan stop 10 dulu. Bila dia dah kuasai dua ni, masuk darjah 4 ataupun darjah 3 dia dah kuasai, baru kenalkan best 10 dengan best 10 Pro. Okey, itu dia punya step. Ini nasihat saya sebab berdasarkan testimoni. Kita tengok testimoni, kebanyakan anak yang darjah 3 ke bawah, dia tak faham lagi best 10 Pro ni. Okey, sebab dia masih lagi mengira lambat. Mengira satu-satu. Jadi kita kenalkan stop 10. Okey, kalau anak yang darjah 4, 5, 6 ni dia dah cepat dah. Dia dah kira dah cepat, dah laju sikit. Okey, kita ajar teknik-teknik laju. Best 10, best 10 Pro. Okey. Harga sebuah buku Pentagon Congak ini adalah RM25. Okey. Harga Pentagon Sifir ialah RM60. Kita ada promosi combo. Promosi combo sempena PDPR dan cuti sekolah. 60 tambah 25, RM80. Tapi sekarang ni promosi RM60 saja. Jimat RM25. Jimat RM25. Banyak tu, jimat RM25. Macam mana nak dapatkan Pentagon Sifir dengan Pentagon Congak? Saya tengok stok tadi tak berapa banyak dengan Mami Happy. Congak macam dah nak habis. Sifir dalam banyak lagi. Macam mana nak dapatkan? Boleh kontak dengan ejen-ejen yang tertulis di ruangan komen. Ramai tu ejen Mami Happy. Boleh dapatkan produk Pentagon Sifir dan Pentagon Congak dengan Mami Happy, ejen Mami Happy seluruh Malaysia. Okay, sebelum kita berpisah, saya nak dengar komen daripada anda semua yang sedang melihat, daripada adik-adik. Macam mana kelas hari ni? Okey tak? Komen sikit. Best ke, belajar benda baru ke, perlu ke kita konsisten mengadakan kelas-kelas macam ni? Nak dengar komen. Antara Pentagon Congak dengan Pentagon Sifir, nak ajar mana dulu untuk 6 tahun? 6 tahun saya galakkan ajar Pentagon Congak dulu, tambah tolak. Okey, asas dengan stop 10. Lepas tu dia dah kuasai, dah laju sikit, okey, baru masuk Sifir. 7 tahun masuk Sifir. Tapi kalau anak yang jenis cepat, 6 tahun dia dah cepat tambah tolak, 5 tahun pun sekarang ni 4 tahun pun dah masuk sekolah. Ada yang dah cepat, terus kenalkan dengan Sifir. Okey, jadi kita kenal anak kita. Kalau anak kita ni jenis cepat, okey, masuk Sifir. Kalau jenis ambil masa, dia kena faham betul-betul, take time, tambah tolak dulu. Ada banyak jenis pelajar lah. Macam saya jenis cepat, macam isteri saya dia jenis faham dulu, tapi bila dia dah faham dia lagi cepat daripada saya. Dua karakter berbeza. Saya cepat faham, tapi dia lambat sikit, tapi kalau dia dapat dia lagi laju daripada saya. Jadi macam itulah, ada beberapa karakter anak. Okey? Okay, terima kasih Cik Man. Jom dapatkan. Banyak yang promote. Okay, best. Okay, insyaAllah nanti kita akan adakan lagi akhir bulan ni insyaAllah kita akan ada lagi untuk kelas seterusnya. Saya cadangkan buat lagi kelas macam ni. Anak teruja nak jawab cepat-cepat tadi. Boleh. Mungkin lepas ni saya fokus. Kelas dengan Mami Happy lepas ni kita fokus kepada tajuk. Tajuk dia stop 10. Umur berapa yang sesuai. Jadi ibu bapa Mami Happy yang nampak, oh anak saya umur darjah 1, 2, 3 boleh join. Okey? Jadi saya galakkan mak ayah bersama, join bersama sebab nak fahamkan cara, boleh berkongsi dengan anak. Okey. Kebanyakannya saya dapat testimoni daripada Pentagon Sifir ni, mak ayah tak start sebab dia kata nak fahamkan dulu, tak perlu fahamkan dulu, belajar bersama anak. Sebab dalam buku panduan memang kita terangkan satu persatu. Daripada muka pertama, mak ayah ikut je arahan satu persatu, sambil kongsi dengan anak, sambil fahamkan. Jangan risau, cara mudah.
kita dah buat cara step yang mudah dah untuk memudahkan ibu bapa memastikan anak menguasai sifir. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada adik-adik. Saya mendoakan adik-adik yang menonton hari ini cemerlang dalam subjek matematik. Terima kasih pada mak ayah yang bersama. Semoga ilmu ini dapat memberi manfaat, dapat membuka minda kita bahawa matematik merupakan subjek yang senang dan seronok. Okey, itu saja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Man. Asas matematik terdiri daripada 3 perkara. Pertama, mengenali nombor. Kedua, menguasai sifir. Dan ketiga, cekap dalam pengiraan operasi asas. Tambah, tolak, kali dan bahagi. Okey, kami baru saja mengeluarkan produk pertama kami iaitu Pentagon Sifir. Menguasai sifir dalam masa 3 jam sahaja. Okay, ramai pelajar-pelajar kami yang sudah berjaya menguasai sifir. InsyaAllah kali ini kita akan keluarkan produk yang kedua kami iaitu Pentagon Congak. Ada 3 komponen utama Pentagon Congak. Pertama, video pengajaran yang menarik. Kedua, buku nota ringkas dan latihan. Dan ketiga, stiker reward yang cantik. Apa istimewanya Pentagon Congak? 5 kelebihan. Pertama, cepat mengira. Kedua, menjimatkan masa. Ketiga, ada 5 pilihan cara kira. Keempat, mampu mencongak. Dan yang terakhir, berpotensi menghasilkan cara kira tersendiri. InsyaAllah. Ada 5 cara kira dalam Pentagon Congak. Pertama, cara asas yang kita belajar di sekolah. Yang kedua, top 10. Ketiga, best 10. Keempat, best 10 pro. Dan yang terakhir, formula nombor negatif. Okey, sekarang kita akan belajar salah satu cara kira dalam Pentagon Congak. Best 10 tolak. Jom belajar. Okey, soalan pertama. 15 tolak dengan 9. Okey, cara pertama, 5 tak boleh tolak 9. Kita akan pinjam 1 daripada sebelah. Pinjam 1 akan jadi kosong. Okey, selesai. Lepas tu kita tolakkan 9 tolak dengan 5. Nombor yang di bawah kita tolakkan nombor di atas. 9 tolak 5 kita akan dapat 4. Okey. Lepas itu kita cari kawan 10. Okey, best 10 ni disebabkan nama dia kawan 10. Jadi kita cari 4 ini tambah berapa dapat 10? Kawan dia 6 kan? Jadi 4 tambah 6 10. Jadi jawapan dia adalah 6. 15 tolak 9 jawapan dia 6. Okey, kita cuba soalan kedua. Okey, contoh soalan 24 tolak dengan 7. Okey, seperti biasa 4 tidak boleh tolak 7. Kita pinjam 1 daripada sebelah. Pinjam 1 jadi tinggal 1. Kemudian nombor yang di bawah kita tolakkan di atas. 7 tolak 4 kita dapat 3. Kita bulatkan. Okey, sekarang kita cari kawan 3. 3 tambah berapa 10? 3 tambah 7. Okey, jadi jawapan dia 7. Turunkan nombor 1. Jadi jawapan dia ialah 17. Okey, kita cuba soalan yang ketiga. Soalan terakhir. Okey, contoh soalan 36 tolak dengan 18. Okey, 6 tak boleh tolak 8. Pinjam 1 daripada sebelah. Jadi tinggal 2. 8 tolak 6 2. Kita bulatkan. Jadi kawan 2 ialah 8. Sebab 2 tambah 8 10. Akhir sekali 2 tolak 1 1. Jadi 36 tolak 18 jadi 18. Okey, dalam best 10 congak ini salah satu cara kira. Kita ada 5 cara kira. So dalam best 10 tolak ni kita akan melatih anak kita sampai satu tahap dia congak je. Dia tengok soalan, dia terus dapat jawapan. Congak saja. Dapatkan Pentagon Congak dengan ejen-ejen Mami Happy kami seluruh Malaysia.